Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Um, kita sambung siri bacaan kitab kita, dan seperti mana yang kita tahu, kita membaca Sahih Al-Bukhari, Kitabul Fitan, kitab berhubung dengan fitnah-fitnah yang bakal berlaku selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke akhir zaman. Dan kita telah baca bab satu, maksud saya ulang bagi yang baru melihat mendengar. Di dalam Sahihul Bukhari ini ada banyak kitab. Kitab yang ke-92 atau 93 dan sebahagian naskhah ialah Kitabul Fitan, yakni buku tentang Al-Fitan. Buku tentang Al-Fitan, yakni fitnah-fitnah yang bakal berlaku pada akhir zaman ataupun selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bawah kitab tu dia akan ada banyak bab. Kita telah baca bab yang pertama dan sekarang kita di dalam bab yang kedua. Bab yang kedua ialah bab qaulin Nabi satarawna ba'di umuran tunkirunaha. Bab yang kedua ialah bab di mana Nabi menyatakan kamu akan melihat selepas daripadaku ini perkara-perkara yang kamu akan membantahnya. Ya, kamu akan lihat things that you disapprove of. Kamu tak akan setuju dengan perkara-perkara itu. Kamu akan membantah. Jadi kamu akan tengok benda-benda mungkar lah, benda-benda yang tak selaras, tidak secocok dengan ajaran agama. Dan Nabi SAW beritahu, iaitu kita telah baca tentang pemerintah yang mereka, di mana mereka itu Nabi sebut asarah. Asarah yang ni iaitu mereka akan mendahulukan diri mereka, kepentingan mereka melebihi kepentingan rakyat mereka. Nabi kita innakum satarawna ba'di asaratan. Kamu akan melihat selepas daripada aku ini asaratan, iaitu selfishness, mementingkan diri yang akan dilakukan oleh para pemerintah khususnya. Dan Nabi SAW wa umuran tunkiruna, dan perkara-perkara yang kamu akan membantahnya. Dan Nabi SAW menyatakan, kamu buat hak kamu minta pada Allah hak mereka. Ya, kamu buat hak mereka suruh kamu taat, mereka suruh kamu ikut peraturan-peraturan yang tak menyanggahi Al-Quran dan Sunnah, kamu follow ya. Kamu jangan berperang dengan mereka. Kamu minta daripada Allah hak kamu. Okey, ada hadis yang berikutnya ialah, saya akan baca hadis ni. Siapa yang ada Sahih Bukhari, dia boleh ikuti bacaan saya ni dan kemudian dia boleh mungkin menyemak hadis itu. Haddasana Ismail. Haddasana Ismail maksud telah menghadiskan kepada kami Ismail. Siapa yang kata ni? Al-Imam Al-Bukhari. Dia kata telah menghadiskan kepada kami, yakni telah membaca hadis kepada kami Al-Imam Ismail. Ismail bin Abi Uwais, iaitu guru Al-Imam Al-Bukhari. Perkataan haddatsana bermaksud sama ada rawi itu, guru tu baca hadis tu. Dia baca hadis tu dan anak murid dia dengar. Anak murid dia anak murid yang terpilih. Kalau dia tak pilih, tak boleh masuk dalam majlis dulu. Kerana dia orang ada disiplin dalam periwayatan hadis. Okey. Kemudian dia baca sama ada dia baca daripada ingatan dia ataupun dia baca daripada apa yang dia tulis, daripada hadis yang dia collect ataupun hadis yang dia kumpulkan, tak penting. Kedua-duanya diterima. Ataupun anak murid membacakan hadis kepada mereka, dan dia mengakui hadis yang dibaca itu, bahawasanya itu adalah hadis dia, hadis yang dia dengar. Ini ada dua cara di dalam periwayatan. Haddasani Ibnu Wahbin, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb. Ibnu Wahb ialah Abdullah bin Wahb Al-Misri. Siapa yang ceritakan? Ingat, tadi Bukhari kata guru dia Ismail bin Abi Uwais mencerita. Bukhari tu nama dia Muhammad bin Ismail. Ismail bin Abi Uwais ialah guru dia. Ismail bin Abi Uwais menyatakan haddatsani Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku, kepada Ismail, ialah Ibnu Wahb bin, yang ada Abdullah bin Wahb bin Al-Misri. An Amr, daripada Amr bin Haris. Amr bin Haris, ada Abdullah bin Wahb bin mengambil daripada Amr bin Haris. An Bukair, daripada Bukair, iaitu Bukair bin Abdullah, yang ada Amr mengambil daripada Bukair. An Busr bin Sa'id, daripada Busr bin Sa'id.
An Junadah bin Abi Umayyah, daripada Junadah bin Abi Umayyah, yakni tabi'i, yakni anak murid sahabat. Jadi Junadah yang cerita. Saya sebut ni supaya nak fahamkan kepada para pendengar, penonton ini dinamakan dengan sanad, rangkaian periwayat. Jadi hadis-hadis yang kita baca, biasanya dia terus pergi an Abi Hurairah, tapi dia sebenarnya bukan terus daripada an Abi Hurairah, tu dia telah ringkaskan, disebut rawi a'la, rawi yang paling atas. Hadis-hadis sebenarnya mempunyai rangkaian perawi, kerana Al-Bukhari bukan jumpa Nabi. Sebab tu dia memerlukan daripada siapa kepada siapa kepada siapa, dan sanad itu hendak kemudian disemak, dikaji, ditapis. Di situ kita akan tahu hadis sahih, hadis palsu, hadis dhaif, hadis hasan, hadis dhaif jiddan. Itu semua diketahui melalui rangkaian sanad itu tadi. Di samping juga kajian terhadap teks, iaitu konten hadis itu juga akan dikaji. Junadah bin Abi Umayyah kata, dakhalna ala Ubadah Ibnu Samit. Ubadah bin Samit, dia kata kami masuk kepada Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ialah merupakan sahabat Nabi SAW. Ubadah wa huwa marid, dalam keadaan Ubadah bin Samit marid, sakit. Junadah ni bin Abi Umayyah, dia masuk kepada Ubadah, sahabat Nabi, dalam keadaan dia sakit. Ini zaman ni Nabi SAW dah tak ada. Ubadah dia hidup selepas daripada Nabi SAW. Dan Junadah ni ialah tabi'i, yang mana Junadah ni, Junadah bin Abi Umayyah ni, dia meninggal pada tahun 67 Hijrah. Ubadah ni, dia datang, dia masuk, pergi jumpa, dia berziarah sahabat Nabi. Dan ini adalah satu benda yang baik, yang menziarahi orang-orang saleh, menziarahi ahli ilmu, menziarahi orang-orang yang dapat kita manfaatkan ilmu pengetahuan daripada mereka. Dan itu merupakan tradisi yang telah dilakukan oleh generasi demi generasi di dalam memperoleh ilmu. Salah satu cara nak memperoleh ilmu ialah menziarahi ahli ilmu. Berziarah mereka, jumpa mereka, bercakap dengan mereka, mendengar nasihat mereka. Zaman sekarang kita banyak tengok di YouTube, Facebook dan sahaja, tapi ataupun media sosial yang lain, Instagram. Tapi kita jangan pinggirkan sunnah, iaitu menziarahi ahli ilmu jika kita dapati ada ahli ilmu. Faqulna aslahakallah, kami ziarah, kami kata padanya aslahakallah, semoga Allah membaiki urusanmu. Yani maksudnya supaya Allah sembuhkan kau lah, Allah bagi kesihatan, membagikan. Hadis bihadithin yanfa'ukallah bihi sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian dia kata hadis bihadisin yanfa'ukallah bihi sami'tahu minan Nabi. Tolong bagi tahu hadis yang mana yang telah memberi manfaat kepadamu, yang memberi manfaat kepadamu dengannya, yang engkau telah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubadah ni sakit, masuk-masuk Junadah bin Abi Umayyah, dia kata semoga Allah sihatkan kau, baiki urusan kau. Tolong baca satu hadis yang mana kau dengar daripada Rasulullah, yang hadis itu memberi manfaat kepada kau. Tu kira ahli ilmu ni sampai penghujung hayatnya masih lagi bermanfaat kepada manusia dengan ilmunya. Ilmu lain pun bagus juga, bukan tak bagus. Kita kerja-kerja yang lain boleh juga. Ya halal. Jadi jawatan apa-apa. Tapi jadi ahli ilmu yang menyebarkan ilmu ni bagus sehingga biasanya kerja lain tu pencen tu orang pun tak peduli lah. Kadang-kadang orang pun tak tanya lah bidang. Macam mana akaun lah, nak buat akaun ni. Mungkin anak-anak nak buat kerja sekolah ke apa, tanyalah kan. Taklah salah, ilmu tu manfaat untuk manusia. Manusia perlu juga. Tapi kelebihan ilmu yang membawa kepada akhirat ni ialah sampai ke akhir hayat, sampai duduk di katil orang sakit, masih lagi orang datang tanya, tolong baca satu hadis yang telah kau dengar daripada Nabi SAW. Itu di hujung-hujung dalam keadaan sakit. Ini manfaatnya, hebatnya ilmu pengetahuan.
Jadi dia pun datang, dia kata tolong baca Junadah bin Abi Umayyah. Dia tengok melawat Ubadah bin Samit. Dia kata bahawasanya, tolonglah baca satu hadis yang kau dengar daripada Nabi yang memberi manfaat kepadamu. Ubadah pun tak kata aku sakit-sakit ni hang duk tanya hadis pula. Tapi kerana hadis amrun azim. Urusan yang besar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fabay'na. Kata Ubadah, Nabi panggil kami supaya kami berbai'ah. Bai'ah iaitu buat janji setia. Kan? Ambil janji. Janji setia yang takkan dilanggar. Bai'ah ni ada bai'ah, bai'ah al-inqad, bai'ah li-ta'ah, bai'ah untuk lantik pemimpin ada. Dalam sistem Islam, dia bai'ah, yakni janji setia. Kami bersetuju engkau jadi pemimpin. Kita bai'ah nanti dia. Kemudian yang lain datang, kami semua berjanji untuk taat. Itu bai'ah juga. Tapi bai'ah ni dengan Nabi ni tak perlu buat janji setia apa, kerana Nabi memang kita taat. Bai'ah dengan Nabi ni bai'ah untuk taat. Untuk bagi semangat. Kok mana kalau tak bai'ah pun, Nabi bagi arahan, we have to follow. Kita kena ikut arahan Nabi. Tapi sometimes Nabi ambil bai'ah dengan sahabat supaya nak bagi mereka ingat apa yang mereka bai'ah tu, supaya kuat semangat tu di dalam diri mereka. Kuat semangat tu dalam diri mereka. Faqala, Nabi SAW kata, Ubadah kata, Fima akhadha alaina an bayya'na ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrihina fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi'al amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi burhan. Ini hadis Bukhari. Yang dalam Sahih Bukhari ni kita baca. Dan riwayat ini juga adalah Muslim. Dia kata, Fima akhadha alaina, di antara yang diambil kepada an-nuba an bayya'na, benda yang disuruh untuk kami berbai'ah antaranya, an bayya'na ala sam'i wa ta'ah, itu kami berbai'ah di atas dengar dan taat. Yakni dengar dan taat kepada pemerintah. Ni kadang orang politik tak apa suka sikit lah hadiah-hadiah macam ni kan. Tapi kita kena dengar Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita sokong perbuatan pemerintah ni yang tak betul. Tapi Nabi bagi guideline macam mana kita nak berinteraksi dengan urusan-urusan macam ni. Nabi kata, Asyam' wa ta'ah, dengar dan taat, Nabi minta. Fi manshatina, dalam keadaan kita minat benda yang kita suka. Kita nak taat lah benda yang kita suka. Wa makrahina, dan dalam benda yang kami suka, dalam perkara yang kami tak suka. Manshat ni maksudnya benda yang kita aktif, kita berselera nak taat. Wa makrahina, dalam perkara yang kami tak suka nak. Dia kata kamu suka tak suka, kamu taat. Kan? Fi usrina wa yusrina, di dalam perkara yang mudah, dalam perkara yang susah ataupun perkara yang mudah, dua-dua kamu taat. Pemerintah bawa kamu dalam perkara yang mudah atau susah, kamu taat. Wa asaratin alaina, dalam keadaan pemerintah itu mementingkan dirinya melebihi kamu. Melebihi kami. Dia pemerintah, dia fikir diri dia. Dia fikir diri dia, dirikan keluarga dia. Dia fikir, dia tak fikir hak rakyat kemudian, hak diri dia dulu. Tapi dia memerintah, dia berkuasa. Dia ada tentera, dia ada kekuatan, dia mengawal sempadan. Dia buat asas-asas pemerintahan tu dia buat. Cuma kita tengok ada benda-benda yang dipentingkan diri dia lebih pada rakyat. Tak sama macam Khulafa' ar-Rasyidin. Apa yang Nabi kata? Wa alla nunazi'al amra ahlahu. Dan agar kami tidak merebut pemerintahan, kekuasaan daripada ahlinya. Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi burhan. Indakum minallahi fihi burhan.
melainkan kamu melihat kufran bawaha, melainkan kamu melihat kufrun bawahan. Kufur bawah, baha, yakni kufur badian. Kamu tak boleh merebut kuasa daripada pemerintah kerana illa antara kufran bawahan. Kamu tengok satu kufur yang nyata. Kufur yang nyata ni, yakni kufur yang tak boleh lagi ditakwilkan. Tak boleh lagi kita nak bagi apa-apa excuse kot. Dia tersilap cakap ke, dia tersilap buat ke, dia salah faham ke, ataupun dia faham kot lain, kita faham kot lain ke. No excuse. Indakum minallahi fihi burhan, yang mana kamu dari sisi Allah mempunyai hujah tentang hal itu. Kalau kamu tengok kufur yang macam tu, maka tu kamu boleh memerangi pemerintah. Jika tidak, kamu tak boleh. Kalau satu kufur tu kamu tak bersih. Kalau tanya orang lain, dia mungkin tengok tak kufur benda tu. Dulu kita tengok misalnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang kafir. Lalu ramai orang dulu yang sebahagian politik dulu kafirkan kerajaan. Sedangkan Ibn Abbas kata, ini kufrun duna kufur yang kurang daripada kufur. Kerana dia tak menghukum, tapi kalau dia tak kata hukum Allah itu tak guna, hukum Allah itu tak bagus. Tapi kalau dia kata belum masa dia lagi kerana dia belum cukup syarat, ataupun dia tidak berkemampuan, itu semua tidak menjadikan seorang keluar daripada agama selagi mana dia tidak menghina Allah dan Rasul. Tapi dulu dah sampai peringkat kafir mengkafir, banyak berlaku dalam dunia Islam. Tapi kufur tu kufur politik. Kerana orang yang kata kafir pada hari itu dan hari ini dah tak kata tak kafir dah. Dia dah sama balik dalam kerajaan. Dan ini berlaku bukan saja di Malaysia, di banyak negara-negara orang Islam. Sebab itu kufur yang jenis itu, kufur politik ni bukan kufur bawah. Bukan kufur yang jelas. Kufur yang jelas ni misalnya, dia kata halal minum arak. Siapa yang tak minum arak tu memang bodoh. Kita tanya dia, apa maksud arak? Arak lah, arak yang mabuk kan. Tak ada peluang lah kita nak tolong tafsir untuk dia. Tapi kalau dia kata dia bagi lesen arak, tak semesti dia kata halal arak. Itu berbeza. Bukan kata bagi lesen arak tu boleh. Tapi soalnya, apakah jadi kufur ataupun tidak? Kerana Nabi kata, wa alla nunazi'al amra ahlahu illa antarau kufran bawaha. Iaitu kamu tidak merebut ataupun menjatuhkan pemerintah, melainkan apabila kamu melihat kufur yang nyata. Wa indakum minallahi fihi burhan, di mana kamu mempunyai hujah dari sisi Allah untuk katakan. Hatta kalau sekiranya kufur itu kufur yang boleh ditakwilkan. Umpamanya kalau kita lihat, ulama-ulama buat contoh, Imam Ahmad, dia menganggap bahawasanya orang yang kata Quran makhluk, macam Mu'tazilah, dia kata Quran makhluk. Asy'ariyah juga kata Quran makhluk, tapi dia membezakan kalam nafsi dengan Quran yang ada. Okay. Imam Ahmad, dia punya pendapat bahawasanya siapa yang kata Quran makhluk, dan majoriti salaf ketika itu kata Quran makhluk, kafir. Pun begitu, dia tak keluar memerangi Ma'mun, Khalifah Mu'tazilah. Yang Khalifah Mu'tazilah ketika itu telah mewajibkan rakyat mempercayai Quran makhluk. Kerana isu Quran makhluk ni isu teknikal, dia tak bawah, dia tak jelas. Dia ada sisi yang dia orang lihat dan orang ni ada sisi yang mereka lihat. Walaupun sisi orang yang lihat tu dia rasa kufur bahawa kalau orang kata Quran makhluk, tapi di sisi Ma'mun dan Mu'tasim, dia kata tak kufur, dia lihat benda yang lain. Maka sebab itu dia tak termasuk, Imam Ahmad tak melancarkan peperangan menentang khalifah, bahkan dia masih memanggil Amirul Mukminin dan dia masih mendoakan kepada khalifah. Ini kerana kufur itu tidak bawah. Nabi kata kufur bawah bila pemerintah tu dia jadi pemerintah orang Islam, kemudian dia buat keadaan yang membawa dia menjadi kafir, yang kafir itu tak boleh lagi nak ditakwilkan. Sedangkan dia memerintah wilayah orang Islam yang dibai'ah secara dasar menegakkan Islam. Kufur yang seperti itu diperangi. Kufur dengan seperti itu diperangi. Jadi ini Nabi kata, habis itu kufur yang jahat biasa, maksiat biasa, dia biar
ia tidak dibiar, dibantah. Boleh ditukar pemerintah, tapi dengan syarat tidak membawa kepada tumpah darah. Diperangi, tak diperangi. Ni Nabi cakap dalam konteks memerangi pemerintah. Pemerintah tak diperangi dengan andaian-andaian yang seperti itu. Kemudian nak kena tengok tabiat negara. Kalau kita duduk dalam negara yang memang negara bukan Islam, dalam sistem dia memang macam tu, dan itu adalah sistem dia dan wilayah dia. Itu tak timbul. Tapi Nabi bercakap dalam negara yang mana negara orang Islam, yang di wilayah Islam, yang diperintah oleh orang Islam, tak bolehlah diperintah oleh seorang yang jelas menjadi kafir. Itu maksud Nabi SAW. Dan kita kena tahu, sistem Islam ni dia tak mari secara berpecah-pecah. Dia mari daripada satu sistem. Kita dilarang daripada awal melantik pemerintah yang tak layak. Itu dilarang. Macam kita ke perkahwinan juga. Kita disuruh ada keluarga yang ibu bapa mendidik anak dengan cara yang betul, menyuruh solat. Tapi agama dia daripada awal. Sistem meminang, calon yang nak dipinang, ciri-ciri isteri yang nak dijadikan isteri. Barulah datang kepada hukum hakam yang lain. Maka hukum tu smooth dah berjalan. Tapi kalau daripada awal kita undi pemerintah yang memang, ataupun kita pilih pemerintah yang memang kaki tak betul, jadi kita akan merana di pertengahannya. Sedangkan daripada awal Allah kata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu supaya kamu memberikan amanah kepada yang layak. Jadi beri dulu pada yang layak. Selepas itu, kalaulah yang layak itu mula-mula nampak layak, kemudian buat perkara yang kufur bawah, buat benda yang kufur yang nyata, barulah ada hadis tentang peperangan ini. Itu pun hendaklah dilihat tentang untung rugi. Kalau setakat 2-3 orang pergi perang, mati macam tu saja, ataupun pergi perang tak ada faedah pun, mati yang banyak, menangnya tak ada, tak disuruh. Yang disuruh ialah apabila kamu lihat satu orang yang kamu sangka dia Muslim, kamu lantik dia dengan cara yang betul, dia adalah, kemudian dia naik memerintah, patutnya dia jadi Muslim, tiba-tiba diistihad. Misalnya dia nak istihad kufur bawah, dia kata agama lain lebih betul daripada Islam. Kita tak boleh nak tafsir macam tu. Jadi artinya seakan-akan wilayah Islam telah diserahkan berada di tangan seorang kafir. Tu kufuran bawah. Maka Nabi SAW ketika itu, kamu peranglah, rampas balik wilayah tu, serahkan kepada orang Islam, kerana kawan itu telah menjadi kafir. Tapi kalau di atas benda yang kita tafsir, dia ni kafir lah, pasal dia buat benda ni, sedangkan dia kata saya tak masukkan, bukan itu maksud saya, dia ada tafsiran dia, itu tidak dinamakan kufur yang boleh kita perangi, mengerampas semula wilayah yang jatuh ke tangan seorang kafir. Sebab itu kita kena clear hal ini, supaya kalau tidak berlaku tumpah darah di kalangan Islam yang tidak memberi manfaat kepada kita. Ini maksud daripada hadis Nabi SAW dalam bab ini. InsyaAllah kita akan sambung bab yang ketiga di bawah Kitabul Fitan ini pada besoknya, insyaAllah.